إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung pengajian kita ataupun perbincangan kita yang mana pada pertemuan yang lalu pada minggu lepas kita dah mulakan ataupun kita bincang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana kita sebut tuan-tuan bahawa Nabi Musa adalah satu susuk nama yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Dan pada pelajaran yang lalu juga kita dah sebut tentang bagaimana asal usul daripada Bani Israel, dan kita sebut bagaimana perihal hidup Nabi Musa alaihi salam pada usia baginda kecil. Dan pada pertemuan yang lalu kita habis setakat mana ketika mana Nabi Musa alaihi salam keluar daripada Mesir. Ketika mana Nabi Musa terbunuh menyebabkan ada satu orang daripada bangsa Qibti mati, dan Nabi Musa dapat berita bahawa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Maka Nabi Musa keluar daripada Mesir menuju ke mana tuan-tuan? Menuju ke kota Madian. Kota Madian, untuk makluman tuan-tuan, adalah tempat Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Di kota Madian diutuskan saudara mereka, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam. InsyaAllah mungkin ada pertemuan masa yang lain kita akan cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Syuaib. Baik, Nabi Musa alaihi salam tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala atok kaki Nabi Musa. Kerana baginda Nabi Musa tak pernah keluar daripada Mesir. Tak tahu, kira bahasa kita ni duduk dalam Kedah tak pernah keluar pergi mana-mana pun. Penang pun tak pernah, Perlis pun tak pernah, KL apatah lagi. Duduk di Kedah ni kira pusing kot Kedah ni, ataupun dia duduk kawasan Lok Star tu kira duduk Lok Star ni. Nak pergi Jitera pun memang tak tahu dah. Nak pergi Pokok Senak pun tak tahu. Nak pergi Yan, nak Lajak lagi tak tahu. Apatah lagi keluar daripada kawasan negara. Maka Nabi Musa alaihi salam tuan-tuan, dia atok langkah kaki dia tak tahu arah mana yang dia akan pergi. Dan Allah Subhanahu wa taala menguruskan di mana perjalanan baginda. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Qasas, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Allah taala kata
Maksudnya ketika mana Nabi Musa alaihi salam berjalan menuju ke satu arah. Nabi Musa keluar berjalan pergi ke satu arah. Yang mana Nabi Musa jalan pergi satu arah ni tak tahu. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Kata Nabi Musa, asa rabbi, mudah-mudahan Tuhan aku memimpin, ayyahdiyani sawa'as sabil, memimpin aku kepada jalan yang benar. Nabi Musa sambil duk jalan, sambil duk atok kaki, duk pukul kaki cedik-cedik ni, duk jalan keluar ni, Nabi Musa tak tahu berjalan sambil dia berkata, ya Allah, bawalah aku ke tempat yang Allah redai, tempat yang engkau suka, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Maka pada masa tu tuan-tuan, Allah bawa Nabi Musa alaihi salam pi ke mana tuan-tuan? Pi ke Madian. Pi ke Madian. Madian kalau dalam peta hari ni dia berada penghujung dengan Syria. Penghujung dengan Syria, bersebelahan sikit dengan kota Mesir. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Ketika mana Nabi sampai saja dekat dengan Madian tuan-tuan, Nabi Musa tengok ada ramai manusia, banyak manusia. Wa wajada min dunihima imra'atain. Dan Nabi Musa nampak di situ ada dua orang perempuan. Ada dua orang anak gadis, dua orang perempuan yang depa ni tazudan. Allah Ta'ala kata yang depa ni sedang duduk buat satu benda. Maka Nabi Musa tanya dekat depa. Nabi Musa tanya, hampa ni duduk tang ni buat apa ni? Sebab Nabi Musa nampak ada sumur, ada telaga. Nabi Musa nampak ada ramai orang lelaki. Dan Nabi Musa nampak ada dua orang perempuan yang dia duduk di belakang-belakang. Tuan-tuan, perempuan ni dia duduk di belakang, orang lelaki mai potong terik. Kawan ni mai potong terik. Kawan ni mai potong. Kira depa orang perempuan dua orang ni tak dapat buat apa. Nak buat apa pun tak jadi. Nak pergi ambil air, orang ni potong, orang ni potong. Depa pula riang perempuan tak kuat macam riang orang-orang lelaki. Yang orang lelaki pula habis-habis ambil air, tutup. Habis-habis ambil air, tutup. Maka perempuan yang dengan kekuatan sekadar kekuatan perempuan tak boleh nak buat kerja tu. Nabi Musa tanya. Bila Nabi Musa Nabi Musa duduk dekat dengan depa, Nabi Musa tanya kepada depa. Nabi Musa tanya, apa ni? Apa yang hampa buat ni? Maka perempuan yang dua orang perempuan ni kata apa? Bila Nabi Musa tanya, qala ma qatbuka? Nabi Musa tanya, apa yang hampa buat ataupun apa yang menyebabkan hampa buat macam ni? Depa kata, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Depa kata apa? Kami tak dapat beri air kepada ternakan kami. Kami duk bela kambing, kami duk bela binatang ternakan, kami nak bagi air tapi tak boleh. Dan apa depa sambung? Depa kata wa abuna syaikhun kabir, dan ada ayah kami yang sedang sakit tenat, yang sedang lanjut usia duk di rumah tu. Ayah kami ni tua dah, syaikhun kabir, ayah kami ni tua dah. Minta maaf tuan-tuan, dia tak sakit. Ayah kami ni tua dah. Ayah kami ni dalam keadaan yang lemah dah, sedang duduk di rumah tua, tak larat dah. Maka kamilah anak dia dua orang buat kerja bela kambing, kemudian nak ambil air. Tuan-tuan, bila Nabi Musa nampak macam tu tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam dengan kekuatan yang Allah beri, dia bantu dua orang perempuan ni. Nabi Musa angkat tong bekas tu tuan-tuan, letak di tepi. Kekuatan yang sepatutnya 6-7 orang nak angkat bekas tu, Nabi Musa angkat seorang. Angkat tudung tu letak tepi, kemudian Nabi Musa isi air. Nabi Musa bawa bekas-bekas yang sepatutnya nak kena 2-3 trip baru boleh habis bekas tu. Nabi Musa bawa 1 trip, 2 trip saja dengan bekas, dengan air yang banyak itu, dengan kekuatan Nabi Musa bawa. Tuan-tuan, kita sebut kekuatan Nabi Musa ni, kekuatan dia terang mana? Seorang equal 10 men. Seorang bersamaan dengan 10 orang. Kekuatan Nabi Musa alaihi salam kuat sungguh. Maka tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam pun dia bawalah dia punya barang-barang ni sampai kepada rumah perempuan tadi ni. Bila sampai di rumah perempuan tadi tuan-tuan, maka Nabi Musa pun berjumpa dengan, sebelum Nabi Musa berjumpa, yang si perempuan dua orang ni cerita kepada ayah mereka. Tadi ni kami jumpa ada satu orang lelaki, yang mana lelaki ni tolong kami.
Ni dalam Quran Allah Taala kata faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Allah Taala kata bila depa sampai di rumah, maka salah seorang daripada dua orang perempuan tadi itu alal istihya, berjalan malu-malu. Ni dalam Quran Allah Taala sebut malu-malu ni, berjalan malu-malu jumpa dengan ayah dia. Qalat, dia kata kepada ayah dia, dia kata kemudian ayah dia bagi tahu pula kepada Nabi Musa, apa dia? Wahai Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya ayah aku nak berjumpa, liyajziyaka, untuk nak beri balasan kepada engkau, ajran ma saqaita lana, atas apa yang hang buat, imbalan atas apa yang hang buat kerja kepada kami. Bila Nabi Musa jumpa tuan-tuan, Nabi Musa pun cerita. Nabi Musa kata, aku ni mai daripada Mesir, aku ni daripada Bani Israel, aku ni dilempak dalam tong, diselamatkan oleh Firaun. Kemudian dia cerita dia punya riwayat hidup dia. Lepas pada tu Nabi bila dengar cerita daripada Nabi Musa, Nabi Syuaib pun kata apa? Nabi Musa kata la taqaf, kamu jangan takut. Kamu jangan takut, kata Nabi Syuaib. Najauta minal qaumiz zalimin. Kamu jangan takut, kamu akan selamat. Dan kamu terselamat, kamu telah terselamat daripada kaum yang zalim tadi. Kamu duduk dengan Firaun tu orang yang zalim, kamu mai duduk bersama dengan aku ni, kamu selamat. Kemudian tuan-tuan, ayah kepada perempuan ni Nabi Syuaib alaihi salam. Walaupun dalam Quran Allah tak sebut nama Nabi Syuaib, tapi majoriti daripada ulama mengatakan nabi ataupun ayah kepada perempuan ini adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi kita pegang kata Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dia offer satu benda kepada Nabi Musa. Apa yang dia offer tuan-tuan? Mau ke tak mau untuk aku kahwinkan kamu dengan anak salah seorang daripada anak perempuan aku. Dengan syarat apabila kamu kahwin dengan anak aku, mahar dia kamu kena kerja selama 8 tahun ataupun 10 tahun ikut kepada kehendak kamu. Nak 8 tahun boleh, kalau nak lebih tu sampai kadar 10 sinin, selama 10 tahun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saksi daripada anak Nabi Syuaib cerita. Kerana apa? Nabi Musa alaihi salam ini adalah orang yang ada dua sifat yang pernah kita sebut dulu. Nabi Musa adalah orang yang qawi, yang kedua amin. Dalam Quran Allah Taala sebut, inna khaira man istajartal qaumul al-qawiyul amin. Nabi Musa alaihi salam ini orang yang baik, dan kami pilih dia, kami nak supaya dia ni jadi daripada kalangan keluarga kami, supaya dia ni jadi suami kepada anak kami. Kerana apa? Nabi Musa ada dua sifat, iaitu qawi, yang pertama kuat, dan yang kedua amin, amanah. Tuan-tuan, kita jadi majikan, kita jadi bos, kita jadi orang yang nak ambil orang lain kerja, bagi ada dua sifat ni. Pertama qawi, pertama kuat, dan yang kedua amanah. Kuat saja tak amanah, tak jadi. Dia ada qiyam, angkat kotak ni boleh, angkat kotak ni boleh, suruh hak ni boleh, suruh hak ni boleh, kerja lebih masa boleh, tapi tak amanah. Suruh jaga cashier, habis dia kecoh peraid, habis duit-duit kita. Suruh dia angkat barang, lagi dia buat malas. Bila ada kekuatan dan juga amanah, baru kerja tu boleh jalan dengan elok. Dalam pertemuan kita sebut dalam kuliah subuh yang sebelum-sebelum ni, ketika mana Nabi beri satu orang hamba kepada Abu Haytham. Bila Abu Haytham tak tahu nak pilih antara dua, dia minta kepada Nabi supaya Nabi pilihkan. Nabi pilih salah seorang, dan Nabi kata apa? Kerana aku tengok dia ni orang yang rajin semayang. Kerana aku tengok dia ni orang yang rajin semayang, maka aku pilih dia ni. Dua orang bawa mai kepada Abu Haytham, seorang sahabat Nabi. Dia minta Nabi pilih. Nabi pilih seorang, dan seorang tu apa dia? Kelakuan dia, kelayakan dia apa dia? Kerana dia rajin semayang, pasal tu Nabi pilih dia. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? 3 sifat yang kita nak pilih sebagai orang nak ambil buat kerja. Rajin semayang, kemudian kuat, kemudian amanah. Dengan 3 sifat ni, insya-Allah dia akan jadi seorang pekerja yang baik
di bawah bimbingan kita. Kemudian tuan-tuan, bila dengar macam tu, Nabi Musa di-offer oleh Nabi Syuaib. Apa dia tuan-tuan? Offer supaya jadi menantu dia. Dengan mahar, dengan mas kahwin dia, apa dia? Kena kerja dengan aku 8 tahun ataupun 10 tahun. Ini untuk kisah ni saja. Tuan-tuan jangan buat perangai aku tu. Nak nikah dengan anak saya kan? Boleh. Syarat kerja lu dengan saya 8 tahun. Payahlah lagu tu. Dia tu anak terona tu nak cari duit, nak nikah anak kita pun jenuh. Ni duk tak duk kita bagi syarat lagu tu. Ini khusus untuk kisah Nabi Musa saja. Kita tak boleh buat macam tu. Kemudian tuan-tuan, maka Nabi Musa alaihi salam pun dia dia menerima bimbingan tarbiyah daripada Nabi Syuaib. Selama 10 tahun Nabi Musa duduk dengan Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa buat kerja mengembala kambing. Ini yang menarik tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam bukan satu-satunya nabi yang kerja dia mengembala kambing. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut nabi-nabi lain, hatta baginda Nabi sendiri yar'al ghanam, mengembala kambing, macam juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita juga mengembala kambing. Dan tuan-tuan, mengembala kambing ni salah satu daripada sifat nak bina sifat kesabaran dalam menghadapi ujian. Tuan-tuan, siapa yang bela kambing tahu karenah dia. Kita lepas kandang tu nampak pokok bunga ni habis, dia pagut makan habis. Dia makan habis, dia kira payah. Melainkan kita nak kena urus, kita nak jaga bagi elok. Maka kerana tu kebanyakan daripada nabi-nabi, hampir kesemua kebanyakan daripada nabi-nabi, Allah perintahkan antara tugas yang baginda rasul-rasul semua lakukan dulu sebelum daripada menjadi rasul, iaitulah dengan mengembala kambing. Maka tuan-tuan, bila sampai saja cukup dalam usia lebih kurang pada masa tu, cukup saja tempoh lebih kurang dalam 10 tahun tuan-tuan, maka selepas daripada tu Nabi Musa minta izin kepada Nabi Syuaib. Nabi Musa minta izin supaya boleh dah ayah untuk saya keluar daripada Madian ni. Pada masa tu bukan lagi destinasi Nabi Musa nak pergi ke Mesir, dah lagi. Nabi Musa tak dapat lagi wahyu yang pertama. Ni kita nak cerita pula bagaimana proses Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada Nabi Musa wahyu yang pertama. Tuan-tuan, Nabi Musa keluar bersama dengan keluarga dia. Dalam Quran, dalam surah Qasas ayat 29 sampai 32, Allah cerita berkaitan dengan benda ni. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi tur naran. Qala li ahli umkuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabari. Nabi Musa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa dah selesai dah dia punya tugas yang ditentukan, maka dia pun berangkat keluar. Wasara bi ahlihi, Nabi Musa pun keluar bersama dengan keluarga dia. Nabi Musa keluar ni dalam keadaan keluar pun tak tahu nak pergi mana juga. Keluar tu dalam keadaan bila sampai pada waktu malam tuan-tuan, dalam keadaan gelap waktu malam, Nabi Musa kata kepada keluarga dia, umkusu, duduk di sini. Kita dah duduk dalam kawasan gelap dah ni, dah masuk maghrib dah masuk gelam dah masuk kelap dah masuk dalam keadaan tak tahu dah gelap gelita dah ni. Maka Nabi Musa kata apa? Umkusu, hampa stay, tunggu di sini sah. Inni anastu naran, aku nak pergi cari api. Sebab apa? Dalam perjalanan Nabi Musa nampak daripada jauh ada menyala api. Nabi Musa kata, mana nak tahu, kita boleh pergi minta bantuan kepada mereka, minta api sikit ke, minta makan ke, minta apa-apa kepada mereka. Hampa tunggu sat di sini. Bila Nabi Musa pergi tuan-tuan, bila Nabi Musa pergi sampai di situ, Nabi Musa diseru. Nabi Musa diseru dengan satu suara. Nabi Musa diseru dengan satu suara yang mana suara tu dia menyeru Nabi Musa alaihi salam. Falamma ataha nudiya ya Musa. Bila Nabi Musa sampai dekat dengan wadi tua, dekat dengan tempat yang Nabi Musa duduk tu, Nabi Musa sampai, Nabi Musa diseru, nudiya ya Musa. Allah Ta'ala seru, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini Tuhan kamu. Fakhlaq na'lain, buka
fakhlaq na'laik, buka kedua-dua kasut kamu. Tuan-tuan, Nabi Musa, ketika mana Nabi Musa sampai di situ, Nabi Musa diperintahkan untuk buka kasut. Tuan-tuan, di sinilah selalu orang kita duk buat perbahasan, duk banding cerita. Banding cerita macam mana? Nabi kita, Nabi SAW jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, naik pakai kasut. Nabi Musa AS bertemu dengan Allah tak pakai kasut, nak kena buka kasut. Nak habaknya kasut Nabi kita lebih mulia daripada benda lain. Kerana itulah ada hari ni lambang kasut tu. Yang tuan-tuan tengok ada di sejadah, ada di pakai di kopiah, ada buh di beg. Itu terpulang kepada tuan-tuan. Ada orang dia berkenan, ada orang dia nak, ada orang dia minat nak pakai, tapi ada orang dia tak minat. Hak tak minat jangan marah, hak tak minat jangan marah hak minat, hak minat jangan marah hak tak minat. Terpulang. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kerana sesungguhnya hang sedang berada di wadi al muqaddasah, wadi yang suci, iaitu Tuwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Allah Taala kata, wa innani anallah la ilaha illa ana. Pada masa tu Allah mula berdialog dengan Nabi Musa. Allah Taala kata, wahai Musa, sesungguhnya aku ini anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan daripada aku. Fa'budni, sembahlah aku, sembahlah kepada aku, wa aqimis salah li zikri, tunaikanlah salat sebagai satu peringatan, sebagai satu tanda kamu ingat kepada aku. Tuan-tuan, maka pada masa tu Nabi Musa AS pun berdialog dengan Nabi Musa. Dalam Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa yang ada dekat tangan kanan hang tu? Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan hang? Tuan-tuan, Nabi Musa bawa satu tongkat dalam perjalanan. Diriwayatkan sebahagian daripada riwayat cerita, tongkat Nabi Musa ni dia naik macam tu, atas tu dia macam bercabang dua, macam Y. Dia macam bercabang kan, macam kita duk pegang tongkat kita lah ni kan, dia macam T. Dia lebih kurang macam tu lah bentuk dia. Maka Allah Ta'ala tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa ada dekat tangan hang tu? Maka Nabi Musa pun jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami. Nabi Musa kata, ini tongkat aku, hiya asaya, ini tongkat aku guna tongkat ni, aku guna untuk aku pandu nak berjalan, nak pergi mana-mana, dan aku guna wa ahashu biha 'ala ghanami, dan aku guna untuk nak halau, untuk nak nak tarik, nak panggil binatang-binatang aku ni dengan tongkat aku ni. Dan aku guna tongkat aku ni untuk macam-macam ma'aribu ukhra, untuk aku guna macam-macam manfaat, macam-macam faedah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya sikit je. Tapi Nabi Musa jawab banyak. Kerana apa? Nabi Musa seronok untuk nak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa tu tuan-tuan, Nabi Musa AS diperintah oleh Allah, qala alqiha ya Musa, wahai Musa, lempak tongkat kamu. Alqiha ya Musa, lempak tongkat kamu. Fa alqaha fa iza hiya haytun tas'a. Bila Nabi Musa lempak saja tuan-tuan, tongkat tadi itu bertukar menjadi ular yang merayap, ular yang besar yang merayap laju. Oh tuan-tuan, ular ni walaupun tak ada kaki macam kita dengar ular pun kadang geli dah. Demai nak meremang tengkok, dengar kata, tadi ulat masuk dalam rumah. Tapi dah dapat tu 2 hari. Oh, kata takut lagi, duk bawah meja kat, duk bawah dapur kat, duk bawah tonggeh kat, macam-macam. Kerana kita takut dengan ulat. Nabi Musa AS, apabila Allah suruh lempak saja tongkat tu bertukar jadi ulat tuan-tuan. Bila ulat tu bertukar menjadi ulat tuan-tuan, sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala kata, ya Musa aqbil, wahai Musa kemari, la taqaf, jangan kamu takut. Sebab apa? Bila Nabi Musa lempak tongkat tu, Nabi Musa macam terberalih ke belakang, macam terunduk ke belakang, terkejut. Tongkat dia tiba-tiba jadi ulat sepasal. Ulat tu besar pula, laju pula, duk berjalan. Nabi Musa takut. Allah Ta'ala kata, aqbil, mai depan sikit.
la taqaf, jangan kamu takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya kamu daripada orang yang selamat. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala khudhha, pegang dia, ambil dia, wala taqaf, jangan hang takut. Sanu'iduha siratahal ula, hang akan dapati tongkat hang ni akan kembali jadi seperti biasa. Hang pegang balik ular tu, nanti automatik ular tadi tu akan bertukar balik menjadi tongkat macam mana biasa. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah pula yang kedua, apa dia? Supaya Nabi Musa bubuh tangan masuk dalam poket, keluar takhruj bayda, keluar daripada tangan Nabi Musa ini cahaya yang putih bersinar-sinar. Cahaya putih bersinar-sinar. Tuan-tuan, itulah dua jenis mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa. Dalam Quran Allah cerita yang kata Allah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayinat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Allah Ta'ala sebut dua daripadanya ialah tongkat tukar jadi ulat, dan tangan baginda Nabi Musa, apa dia? Tangan baginda Nabi Musa keluar cahaya yang putih. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, baru keluar arahan perintah yang pertama. Wahai Musa, apa dia? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Tuan-tuan, pada masa inilah Nabi Musa alaihi salam dia sebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kepada Allah, dia kata Allah, inni qataltu minhum nafsan fa aqafu ayyaqtulun. Nabi Musa kata apa? Aku takut sebab dulu ni masa aku duduk di Mesir dulu, aku pernah terbunuh satu orang, aku pernah bunuh satu orang. Aku takut, kata Nabi Musa ni, takut ni nak patah balik, nak pergi dekat Fir'aun, nak jumpa balik tentera-tentera Fir'aun, nak jumpa balik bangsa Kibti. Bukan dia kata kalau seorang-seorang. Maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya dibawakan teman. Wa aqi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya. Bila Nabi Musa sebut macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kurnia teman kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam. Yang mana Nabi Harun ini Nabi Musa sebut apa? Huwa afsahu minni. Dia adalah nabi yang lebih fasih lidah dia daripada aku. Ni aku takut ni, inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut bila aku sampai dekat Mesir, depa akan mendustakan kata-kata aku. Depa akan mendustakan kata-kata aku. Depa akan kata kepada aku macam-macam. Tuan-tuan, maka pada masa tu Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pi berdakwah kepada Fir'aun. Sebelum Nabi Musa pi, tuan-tuan, ada satu doa yang selalu kita baca. Apa dia, tuan-tuan? Nabi Musa sebut doa ni. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni doa yang kita kebanyakan daripada kita hafal. Anak-anak kita bila nak mula kelas, cikgu-cikgu akan suruh baca doa ni lah, ataupun kebanyakan daripada kita baca doa ni. Rabbi syrah li, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Ni takut ni nak pergi menghadap balik dengan Fir'aun, nak pergi menghadap balik tentera-tentera dia. Aku tak tahu nak jadi apa ni, tak tahu ke depan nak jadi apa. Wa yassirli amri, permudahkanlah urusan aku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rombak dan rongkailah simpulan yang ada di lidah aku. Aku nak bercakap pun tak tahu macam mana ni, minta Allah bagi mudah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudah-mudahan depa boleh faham apa yang aku cakap. Baik tuan-tuan, maka Nabi Musa alaihi salam pun pi menghadap dengan Firaun. Bila Nabi Musa sampai kepada Firaun, tuan-tuan, Nabi Musa sampai kepada Firaun, maka Nabi Musa pun sebut kepada Firaun. Nabi Musa dia cerita, dia kempen kepada Firaun. Dia sebut kepada Firaun, dia cerita yang kata, apa yang kamu sembah ini adalah benda yang salah. Kamu merasakan diri kamu Tuhan itu benda yang salah.
Sehingga kan Nabi Musa dia minta kepada Firaun. Nabi Musa minta kepada Firaun apa dia? Nabi Musa kata apa? Wahai Firaun, boleh ke tak boleh aku nak minta keluar an arsil ma'ana Bani Israel. Kami nak minta kalau hang tak mau bagi, hang tak mau ikut untuk aku sembah Allah Subhanahu wa taala, aku nak minta satu je. Minta supaya bagi izin untuk aku bawa keluar Bani Israel bersama-sama dengan aku. Minta supaya aku bawa keluar Bani Israel bersama-sama dengan aku. Firaun kata apa? Firaun kata, hang tak ingatkah aku yang bela jaga hang dulu masa hang kecil? Min umrika sini, daripada umur hang setahun. Dulu ni hang mai dulu ni duk merah besar tapak tangan. Kat bahasa kita lah. Duk merah besar tapak tangan, duk dalam tung. Aku yang sambut hang, aku yang bela hang, aku yang jaga hang, aku yang bagi makan kat hang. Takkan hang nak buat lagu ni dekat aku? Maka Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pun jawab apa? Aku lebih turut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala berbanding perintah hang. Tuan-tuan, Firaun dia tak benarkan izin kepada siapa-siapa pun untuk keluar. Dia tak benarkan izin daripada sesiapa pun untuk keluar daripada situ. Dan Firaun tetap dia lawan dengan Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa duk sebut, tuan-tuan, Nabi Musa kata apa? Inna rusulukumul ladzi ursilu ilaikum lamajnun. Ketika mana Firaun dia sebut, dia kata apa? Rasul yang diutuskan kepada kamu ni memang betul-betul gila. Lamajnun, memang dia ni betul-betul gila. Bila Nabi Musa duk ajak, Nabi Musa kata rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan aku ni Tuhan kamu, Tuhan aku, dan Tuhan tok nenek moyang kita dulu, semua Tuhan tu lah, tak pernah ubah pun. Firaun kata apa? Dia ni gila dah. Firaun kata dia ni tak betul dah. Maka pada masa tu, tuan-tuan, Nabi Musa pun buat satu benda. Nabi Musa kata, apa yang kamu nak kata, sekiranya aku boleh membawakan bukti kepada kamu, aku boleh membawakan bukti kepada kamu. Ketika mana Nabi Musa sebut-sebut macam tu, Firaun kata, kalau hang buat macam ni, la aj'alannaka minal masjunin. Hang aku boleh menyebabkan, aku boleh buat supaya hang masuk piduk dalam penjara. Bila jadi macam tu, Nabi Musa kata apa? Awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Apa kata kalau aku boleh tunjuk bukti? Apa kata kalau aku boleh tunjuk bukti? Qala fa'ti bihi. Kalau macam tu, tunjuk mai. In kunta minas sadiqin. Kalau betul hang ni orang yang benar, hang tunjuk mai kat aku. Fa alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Bila Nabi Musa tunjuk bukti, Nabi Musa lempak tongkat dia tukar jadi ular yang besar. Fa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Nabi Musa buat keluar tangan daripada poket, tangan bercahaya. Bila Firaun tengok lagu tu, Firaun, tuan-tuan, dia selalu duk tengok dah sihir. Mesir memang terkenal dah dengan sihir. Firaun duk tengok dah, setakat daripada tongkat tukar jadi ular tu, dia duk tengok selalu dah. Bila tengok macam tu, Firaun kata apa? Pandai sungguh Musa ni main sihir. Pandailah Musa ni main sihir. Lah ni macam ni lah. Apa kata kalau kita buat satu hari, yang mana hari tu kita himpunkan semua orang-orang Mesir, aku himpunkan tukang-tukang sihir aku yang hebat-hebat, yang ada jusa, yang hebat-hebat, yang nak boleh lawan dengan hang ni, untuk kita himpun satu hari, kita tengok siapa hebat. Kita fight, kita tengok siapa nak boleh lawan dan siapa hebat. Hang dua, Musa dengan Harun, akan lawan dengan tukang-tukang sihir daripada tukang sihir raja-raja. Tuan-tuan, maka pada masa tu diiklankan, keluar iklan, tukang-tukang sihir yang hebat-hebat mai untuk menghadap dengan Firaun, untuk jadi tukang sihir Firaun, lawan dengan Firaun, untuk lawan dengan Firaun. Dan tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam pun apabila sampai kepada hari yang ditentukan, pada masa yang ditentukan, tuan-tuan, maka pada masa tu di hadapan semua ni disaksikan dengan ada live TV-nya, dengan ada media sosialnya, Facebook live-nya, dengan YouTube-nya, semua dengan TV3 semua turun mai ni nak saksikan perlawanan sensasi di antara Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Firaun. Nak tengok ni. Maka pada masa tu, tuan-tuan, sebelum Nabi Musa nak mula, Nabi Musa tanya, siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Aku nak mula dulu ke?
hampa nak mula dulu. Nabi Musa tanya, "Lah ni siapa nak mula dulu? Aku nak mula dulu ke hampa nak mula dulu?" Jadi tuan-tuan, siapa nak mula dulu tu kita akan tahu pada minggu depan. Kita akan tahu pada minggu depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah untuk pelajaran akan datang kita akan sebut tuan-tuan yang mana perlawanan sengit antara Nabi Musa alaihi salam dan juga tukang-tukang sihir Firaun. Kemudian tuan-tuan kita akan sebut selepas daripada tu tetap Firaun tak benarkan izin Nabi Musa dan Bani Israel keluar daripada Mesir, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah kepada rakyat Mesir, kepada bangsa Qibti dengan beberapa ujian-ujian yang kita akan sebut pada pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Jam menunjukkan 2:30 tengah hari. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melapangkan masa pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang setimpal dengan masa yang tuan-tuan luangkan pada tengah hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.